kain tu dia takkan bersih macam tu lah. Dah lah air tu air kotor. Air sungai tu kotor. So baju tu jatuh dalam air sungai dah macam-macam. Ada selut, ada pasir. Takkanlah kain tu bersih. Hanya ada darah aja. Hanya ada darah je. Darah tu biasa kalau sebulan dah hitam dah sayang. Oi, dah hitam. Ni dah merah. Cantiknya Kak Su. Tapi solat tarawih ke? Mana boleh pergi? Kak Su masih cuti lagi sayang. Ya, Abang Edi sekali terus cuti ni. Kak Su cuti lagi. Besok insyaAllah boleh kot besok. Saya adik Kak Su. Lama tak ada Kak Su. Thank you Hadir. Okay, yang pasal baju pasal baju tu korang boleh tengok dekat darah je. Dan tunggu putusan je. Kita pun harap-harap ada jackpot kan. Harap-harap ada jackpot. Kalau lah betul baju dia, kita harap ada jackpot lah. Tapi tengok punya kain tu tak masuk akal lah. Tak logik lah. Sebab terlalu pekat sangat darah. Color darah tu terlalu pekat. Kalau korang tak percaya, korang try ambil darah ikan ke, darah apa, korang pergi pakai dekat kain yang nipis, yang putih, lepas tu kau biarkan boleh 3 hari. Tengok darah sama tak? Mesti dia akan kering color lain. Kak Su, apa cerita? Kak Su cerita pasal bukti kain tu. Bukti kain. Lama tak dengar update. Dah lama ke lah Kak Su baru je live. Kak Su baru lepas buka puasa. Walaupun tak puasa, Kak Su pun puasa jugalah. Walau tak dapat puasa, tapi Kak Su puasa jugalah. Siapa yang jumpa kain tu? Okey, macam ni. Yang jumpa kain tu, si Jack dia cakap ada someone yang bekerja bidang macam bukan black, macam si kaki itu macam orang gangster lah, macam orang-orang gangster yang tak berapa nak join, yang tak berapa nak dengan polis. So dia hantar kain tu dekat Jack, tapi dia kata dia tak nak masalah dengan polis sebab dia kan kerja dalam bidang si kaki, maknanya bidang gangster lah, bidang kongsi gelap macam tu lah. Dalam bidang kongsi gelap, dia dapat bukti ni daripada pihak polis dan dia ambil bukti ni serah kepada Jack. Yang tu dari cerita Jack dari cerita Jack, bukan dari cerita siapa, dari cerita Jack. Dia cerita semalam kata dia dapat kain tu dari someone yang kerja sebagai macam kerja dalam bidang punya kongsi gelap, hantar pergi ke sana untuk Jack tu bagi maklumat kata ini adalah kain tangmo. Lepas tu orang tanya macam mana boleh percaya, dia kata sama je kain. Lepas tu ada kesan darah apa semua, lepas tu ada kesan, ada sisa-sisa daun, lepas tu ada sisa-sisa objek tajam tu. Objek tajam. So dia orang kata betul atau tidak, tunggu Sosote datang pergi ke US untuk buat testing DNA dekat sana, dia kata. Lepas tu dia akan buat bahan bukti tu balik ke sini. Tapi kalau bagi kita kena fikir dalam psikologi atau tengok punya bukti tu, darah tu dah nampak lain dah. Darah tu dia memang color pekat. Color pekat macam baru. Macam baru lah, macam baru. Kalau ikutkan perempuan tahulah kalau datang kan dekat seluar putih kan, takkan jadi color ni sebulan tau. Kain tu dah sebulan tau. Kalau fikir logik macam tu lah. So ramai duk tanya, Kak betul ke bukti tu? Kak betul ke bukti tu? Daripada pendapat Kak tengok bukti tu macam tak logik. Sebab kain nampak bersih, darah nampak terang, lepas tu daun tu hanya 1-2, tak ada kesan pasir ke selut ke apa ke dekat air. Mesti kena ada sebab air tu memang air kotor. Air sungai tu banyak selut, banyak pasir. Kalau lah betul dia jumpa, mesti ada kesan pasir ke apa ke. Takkan kau nak cuci kau tinggalkan darah je, betul tak? Kain tu warna lain, tak sama kain putih je, betul. Kain tu dah warna macam kain tu dia orang kata walau warna tak sama sebab punya filter kamera. Yang tu betul atau tidak kita tak tahulah, tapi cara kita tengok tu memang ada beza lah, ada beza. Nak baju Fiber boleh sayang, boleh. Kan ada kan dibuka tu dekat IG tu. Dia dekat dengan Telegram tu. แม่จ๋าลงไลฟ์อย่าลืมเช็คของออเดอร์ให้ด้วยนะได้จ้ะเดี๋ยวเช็คให้นะจ๊ะ Okey, lepas tu satu lagi yang pasal punya ketik. Okey, macam ni. Ketik dia cakap kata dia mengaku. Tapi sebenarnya dia bukan mengaku sepenuh. Dia hanya nak lepas tangan je. Dia nak lepas tangan, nak bagi kesalahan tu tempat Pak Ekor tu. Thank you bagi sebenarnya dia tak mengaku apa pun. Cuma dia pergi dekat balai polis, dia hanya mengaku pasal dia tipu yang wine 4 botol, 3 botol tu je. Yang pasal wine je yang dia mengaku kata itu tipu. Sebab lebih pada 3 botol, tapi ada orang suruh cakap minum 3 botol atau bot. Dekat lain dia tak berubah apa-apa.
Dia berubah dekat situ je. Dekat pasal wine sahaja. Pasal jatuh ke kecing ke kat belakang, dia bagi statement yang sama. Dia kata ada separuh tipu, ada separuh tak tipu. Yang dia tipu adalah botol wine dekat bot hanya 3 botol. Sebab ada orang suruh saya cakap 3 botol. 3 botol. Tu kan. Lagi satu yang baju P-Bird. Malam ni pukul 12 saya dah tutup dah order. Pukul 12 malam, Abang dia akan tutup order. So mana yang nak baju P-Bird boleh. Betul ke 5 orang belum settle lagi, tapi dia dah dapat kesalahan dia lah. Maksud dia macam tu lah, dapat kesalahan dia macam tu lah. Ada hukuman yang tak ada kena-mengena lagi dengan kematian. Senang cakap. Bukannya hukuman tentang kematian Temo lah. Dia mengakibatkan kemalangan. Jadi 5 orang tu kira kata dia orang ni sebelum ni dia orang dah pernah punya bagi statement yang tipu. So dia orang siasat balik pada CCTV. Dia orang dapatnya kata Sam tu cakap tipu sebab tak ada siapa kat belakang bot dan tak ada siapa nampak Tengmo kat belakang bot. Tapi first awal-awal dia orang kata Tengmo pergi ke belakang bot dan kencing pegang kaki punya Sam. So bila dia orang kaji balik dekat CCTV tak ada ikut cerita punya dia orang bagi statement. Kat situlah Polri rasa kata dia orang ni tipu. So dia orang panggil lah semua ekor tu pergi keterangan dekat balai polis, tanya yang mana sebenarnya. Jadi si Ketik tu dah mengaku. Si Ketik mengaku kata saya tak nampak Tengmo pergi mana, pergi apa. Cuma yang saya yakin saya main phone dekat depan bot dan saya tak tahu bila Tengmo pergi. Yang tu daripada Ketik. Dan yang saya cakap tipu adalah botol wine. Sebenarnya lebih pada 3. Tapi ada orang, someone, so saya cakap ada hanya 3 botol. Minum 3 botol saja. Yang tu je yang dia mengaku. Yang lain dia tak mengaku pun. Dia hanya cakap benda yang sama. Dan dia masih yakin kata Kih ni bukan Kih bunuh. Tapi Kih kemalangan. Cuma dia tak sure time mana Tengmo jatuh dan kat mana Tengmo jatuh. Dia kata dia tak nampak. Yang tu dia tak nampak. Macam Sam tetap mengaku kata jatuh dekat belakang. Walaupun dia dah kena hukum, dah kena keterangan yang dia mencakap dia kata bagi statement yang tipu, tapi dia tetap degil, tetap mengaku kata dia tu nampak Tengmo jatuh kat belakang juga. So semua sekarang ni dah kena hukum, tapi belum naik mahkamah lagi. Sekarang ni si lawyer yang si Ketik tu cuba ambil file Ketik pergi serah ke mahkamah, tapi mahkamah reject. Mahkamah reject sebab mahkamah kata tak boleh terima lagi sebab kini belum settle. So bila reject maknanya Ketik masih dalam hukuman. Dia cuba nak serah file ni ke mahkamah sebab dia nak kurangkan kesalahan dia jadi 2 bulan. Daripada 5 tahun akan jadi 6 bulan, lepas tu 6 bulan akan jadi 2 bulan sebab dia dah mengaku, dia rasa tu dia dah mengaku, dah rasa dia dah bebas, dah rasa dia tak salah. Lala kali mahkamah tu tak terima file dia. So tak terima file dia, tak boleh settle lagi dia punya hukuman dia macam tu. Tapi dia dah ikat jamin lah. Dia dah ikat jamin. Kesalahan dia adalah 5. 1 kesalahan kemalangan menyebabkan kematian, kena 10 tahun. Yang tu kena 10 tahun. Kenapa ngadik? Okey, kena 5 kesalahan. 1, kemalangan menyebabkan kematian. 2, membuang bahan bukti. Yang tu 5 tahun. Jadi 15. 3, bagi keterangan yang palsu. Yang ni 2 tahun. Jadi 17 tahun. Yang 2 lagi tak ada punya section salah. Yang dua lagi ni bawa bot tanpa lesen dan bawa bot tanpa insurans. Tanpa insurans lah, pasi tu insurans. Tanpa insurans. Yang ni kesalahan yang dapat, tapi kena penjara 17 tahun. 17 tahun ni mahkamah belum bagi keputusan lagi. Yang ni kesalah section ikut punya file polis. Yang dapat 5 kesalahan, 17 tahun penjara. Okey. Yang Robert pula 4 kesalahan. 1, kemalangan menyebabkan kematian, kecuaian. 10 tahun. 2, membuang bahan bukti. 5 tahun. 3, bawa bot tanpa lesen. 4, bawa bot tanpa permit dengan insurans. Jadi kena kemalangan, bukan kemalangan.
Kemalangan. Tak faham saya. Kemalangan tu bukan kemalangan. Okey, macam ni. So, yang dua tu kena yang paling berat lah. Paul 17, Robert kena 15. Chop, dia kena sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai buang. Sebagai buang barang, buang bahan bukti. Sebagai buang bahan bukti dekat sungai lah. Buang objek dekat sungai, kena 5 tahun. Yang Chop, Chop 5 tahun. Sam tu kena bahagian ni. Kemalangan menyebabkan kematian. Kecuaian menyebab kematian, kena 10 tahun. Kena 10 tahun. Tapi belum naik mahkamah lagi lah. Sekarang ni diorang bebaskan diri dengan ikat jamin. Duit jaminan adalah 200,000 seorang. 200,000 seorang. Ketik tu kesalahan apa? Kesalahan dia bagi keterangan yang palsu. Palsu. Tapi macam sekarang ni, diorang tengok macam Ketik tu tengah nak lepaskan diri. Sebab cara dia buat tu, bagi buat pengakuan dan cepat-cepat nak serahkan ni kepada mahkamah. Tapi mahkamah reject. Sebab kalau ikut law punya mahkamah, law punya Thailand lah. Dia kata kalau dah dia mengaku, dia rasa sebab salah. Bila pergi ke mahkamah akan rasa kesian lah. Kesian sebab dah mengaku apa semua, dah rasa sebab salah apa semua. Akan jadi hukuman tu rendah. Dia rasa macam tu, tapi salah sebab mahkamah tak terima lagi file dia dan mahkamah reject balik file punya Ketik tu. File punya Ketik dia reject balik lah. Tapi walaupun dia mengaku, dia cakap tetap kata kes ni bukan kes kemalangan. Kes ni bukan kes kemalangan. So ramai yang bertanya lah, kalau bukan kes bunuh, kes kemalangan, sebab dia orang mengaku kata kes kemalangan bukan kes bunuh lah. Kalau betul kes kemalangan, mana dapat kesan luka yang banyak? Mana dapat kesan luka yang banyak? Contoh yang 4 luka yang korang, yang 4 luka Rizal yang kedua datang tu, ada 4 luka berlainan dan 22 luka cekal. Salah. Kak Su mana dapat baju? Baju pergi kat Telegram lah, dekat dengan page Kak Su Raya Akila. Pergi masuk link Telegram tu. Sekarang ni boleh sebab sekarang ni tengah buka. Sampai pukul 12 malam lagi abang dia akan tutup. Ketik belik. Ketik macam ni, dia bukan belik. Dia tak cakap yang benar pun. Daripada sifat, daripada yang kita follow punya kini, dia tak cakap, dia tak mengaku apa-apa pun. Cuma dia mengaku pasal wine sahaja. Pasal wine yang dia orang kata sebelum ni dia kata minum hanya 3 botol. Tapi lebih pada 3 botol. Lepas tu dia cakap ada orang suruh dia. Suruh cakap kata 3 botol. Lagi pasal punya dalang. Okey, dalang Dalang itu adalah Ketua Polis Non-Taburi. Ketua polis yang daerah Non-Taburi, yang ambil kes ni lah, yang ambil kini, yang pernah korang pernah tengok tak masa dia buat apa ni, masuk media itu, yang buat keterangan pasal nak tutup kes. Betul ke? Berita cakap? Berita cakap, betul. Lawyer Tam cakap. Kan lawyer Tam kan gaduh kan sekarang ni sebab dia cuba nak fitnahkan Tam. Sebab masa tengah viral kan, tengah apa ni, tengah panas. Jadi Tam tu dia kena fitnah sebab dia ada keluar berita kata ada 4 dalang yang reka cerita. So suspek 5 orang ni ikut cerita dia orang. Lepas tu dia orang tanyalah siapa dalang. Dia kata lawyer yang terkenal yang nama ada huruf T. Dan Tenai Kuam ni, pengadil yang mahkamah tu panggil apa? Yang Hakim. Dia kata lawyer yang nama T dan seorang lagi nama Hakim. Yang Hakim, nama apa Hakim? Hakim tu akak tak ingat nama. Jadi orang ingat Tam, huruf T tu Tam lah. Sebab lawyer terkenal adalah Tam. Dia ingat T tu Tam. Jadi orang pergi sebu dekat Tam. So bila pergi sebu dekat Tam jadi bersuara. Bila dia bersuara, dia kata aku bukan dalang. Ya, betul. Hari kemalangan tu, hari kejadian tu, 2 ekor ni ada pergi jumpa dia. Tapi dia tak pernah ambil kes. Sebelum ni pun dia dah bagi tahu kata dia tak nak tolong. Sebab dia nak tolong Tang Mo. Jadi dia kata dia tak pernah bagi nasihat untuk cakap tipu. Tak pernah. Tapi selepas dia jumpa saya, dia ada jumpa lagi orang lain, 4 orang. Dia kata, mungkinkah itu dalang? Dia kata macam tu. Tapi dia kata, dah sampai tahap macam ni dah. Saya nak mengaku siapa punya dalang tu, dia kata. Dan siapa pernah ugut saya dan siapa pernah suruh saya cakap benda macam ni.
Dia cerita macam tu. So lah kali si Sosote tu, si lawyer Tam tu cakap lah, sebelum ni dia pernah kena panggil dekat polis untuk make keterangan. Lepas tu polis ni, ketua polis dekat punya balai tu yang ambil kes ni, nama dia tak sebut. Dia kata ada polis ni, ketua polis ni, dia kata pernah suruh dia buat satu file dan buat pengakuan, kata tak ada apa curiga dengan suspek. Tak ada apa curiga dengan suspek, dia kata. Yang ni yang polis suruh lawyer Tam cakap, kata tak ada apa curiga dekat suspek. Benda ni dah macam konon-kononnya kes ni tak ada curiga lah. Jadi Tam pun cakap, aku bukan anjing polis. Aku bukan anjing polis. Aku tak perlu nak ikut kau sebab aku bukan anjing polis, dia kata. Dia cakap, ma tamluat ni. Ma tamluat tu maksudnya anjing polis. Dia kata, aku bukan anjing polis. Kenapa aku perlu ikut cakap kau? Lepas tu ada orang tanyalah, kata, cakap macam ni tak takut ke? Dia kata, nak takut buat apa? Aku buat yang benar. Kalau kau jahat dengan aku jahat balik. Kalau kau baik dengan aku baik balik. Aku tak kisahlah orang nak tembak aku ke apa ke. Aku tak takut sebab aku duduk dalam ikut keadilan, dia cakap. Dan aku ada bukti. Lepas tu dia cakap lagi, kalau kau tak percaya, kau pergi tanya. Kau pergi tanya ketua polis tu, betul tak apa yang dia cakap dengan aku? Yang mengatakan suruh aku cakap benda ni tak ada apa tadi mama pakai ayat tu? Tak ada apa curiga. Tak ada apa curiga. Lepas media tahu, media tu pergilah sebu dekat balai tu. Bila media pergi sebu dekat balai tu, tiba-tiba ketua polis jadi COVID. Kena pula ni positif. Tak boleh nak bagi keterangan. Lepas pada dia ambil keterangan dengan si lawyer Tam, si media ni pergi sebu dekat punya balai polis tu, nak tanyalah betul ke si lawyer Tam cakap. Tiba-tiba ketua polis tu kena COVID. Kena COVID. Yang ni jugalah yang tak nak terima surat daripada Cariak yang file punya ni. Sama je, orang yang sama je. So jadi orang duk katalah, adakah dia ni dalang? Adakah orang ni dalang? Sebab orang ni lah yang selalu pergi ugut orang. Bukan sakat Tam je. Dia ugut. Ramai dia ugut. Ramai dia ugut. Tiba-tiba kena COVID je. Sekarang ni tiba-tiba kena COVID. Itulah, bayi pun tiba-tiba je dah tak nak keluar rumah dah hari ni. Tak pergi terawih dah. Sorry jangan marah. Dia rasa macam tu pula. Lepas tu barulah lepas pada Mak Tengmo, lepas pada Ketik mengaku, tiba-tiba Mak Tengmo jadi sayang pula Ketik. Panggil Ketik nak jumpa. Panggil Ketik nak jumpa. Macam tu. Dia nyanyi lagu tak? Siapa? Mak dia. Tak tahu, hilang tu mak dia, tak ada keluar berita. Lawyer Desha pun sekarang ni dah kena hantam kau-kau lawyer Desha. Jadi orang dah semak dengan lawyer Desha sebab nampak sangat lawyer Desha ni cepat-cepat nak tutup kes. Cepat-cepat nak tutup kes. Sebelum ni benci dekat Ketik apa semua. Tapi bila Ketik dah buat macam ni, kata Ketik pula jadi heroin. Dia kata Ketik heroin. Heroin tu dadah yang. Heroin. Bukan. Tu heroin. Dadah heroin. Heroin lah. Heroin tu dadah. Kalau heroin. Heroin. Yang ni sama je loh. Potong lah. Papa translate balik. Okay. Kalau kena heroin tu jadi heroin, bukan heroin, heroin. Betul lah heroin. Darah nang อกง่ายๆไม่ต้องนางเอกง่ายๆรำคาญเรียกง่ายๆไม่ต้องนางเอกเรียบร้อยนางเอกไม่ใช่เฮโรวีนนางเอกแล้วกันเรียกง่ายๆว่านางเอกสาวกับพระเอกที่มาช่วยประมาณนั้นแหละเหมือนกับว่าขี่ม้าขาวมาช่วยเนาะขี่ม้าขาว Alah pening kepala aku. Heroin. 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 Betul lah sebut tadi heroin. Awak cakap vin. Heroin. 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 Macam tu. Heroin. Elok kat su. Elok. Okey, faham faham. Nanti ramai-ramai pergi cek heroin pula. Tu heroin bukan. Heroin. Darah nang sama je hero ke heroin. Heroin dah ada pun pergi heroin juga. Manalah mama tahu. Pening. Heroin. Heroin. Siapa nak jadi heroin?
Langkawi ada. Thank you Langkawi. Ketik mengaku apa? Dia mengaku ni je. Dia tak mengaku pun kata apa berlaku atas bot. Cuma dia mengaku kata ada orang suruh dia cakap kata minum wine 3 botol sahaja. Sebenarnya lebih pada 3 botol. Lebih pada 3. Lepas tu dia tanya, siapa yang buang butir? Dia kata tak nampak. Dia kata tak nampak sebab saya hanya duduk dan minum saja. Siapa tuang ke apa saya tak tahu, saya tak nampak. Dia tak mengaku apa pun. Cuma dia tukar topik daripada dia kata nak lepaskan diri. Nak lepaskan diri kata dia tak nampak tembok kat belakang ke apa, dia tak nampak. Sebelum ni kata kencing tu sebab orang suruh. Tapi ikutkan sebenarnya saya tak nampak tembok kencing ke apa ke jatuh, saya memang tak nampak. Yang tu pengakuan dia. Yang tu pengakuan Ketik. Dia kata dia tak nampak masa mana Tengmu jatuh dan masa mana Tengmu pergi ke belakang. Dia kata. Tapi sebelum ni yang dia mengaku kata Tengmu kecing tu sebab ada orang suruh. Sebab tu lah orang cari siapa dalang 4 ekor tu. Jadi kat situ semuanya cerita tipu. Sebelum ni yang dia orang kata kecing kat belakang bot tu semua fake. Sebab ikut punya cakap dalang. Sebab dalang tu dah atur ceritanya nak bagi nampak kata Kiniki kemalangan. Nak bagi nampak kata bila nampak Kiniki kemalangan jadi senang nak settle. Dan hukuman cakapan tipu apa semua yang boleh jadi rendah. Penjara hanya 2 bulan. Dia nak bagi Kini nampak Ki kecil. Polis tu bapak mertua Po ke? Bapak mentua ya atau tidak kita tak tahu. Cuma dia sebut kata ketua polis dekat balai Soponun Taburi. Soponun Taburi dia kata ketua polis. Macam kalau besar sekali panggil apa? Inspektor bukan? OCPD. Lagi besar ada OCPD. Mana lagi kalau ketua balai OCPD lah. Tak, dia macam Pukamkap. Lepas tu ada besar lagi pada Pukamkap kalau kat Thailand. Kalau sini OCPD, betul atas OCPD tak tahu tanya. Macam ketua lah, macam apalah dia besar. Jadi masa dia bagi cakap tu ada 4 orang kat situ. Tapi yang reka cerita yang macam buat cerita buat pengakuan ni adalah ketua balai ni. Ketua balai OCPD lah panggil. OCPD OCPD lah. Macam tu lah. Sebab tu Thailand sekarang ni dia sebut Pukamkap tu OCPD lah. OCP. Macam tu. Jadi Thailand sekarang ni dia kata dia sekarang ni duk viral pasal macam ni lah, kata perlu ada duit tahap mana baru boleh lawan dengan Kini. Sedangkan orang yang ada kuasa sekarang ni pun dah kena ugut. Perlu kuasa sebesar-besar mana baru boleh settlekan Kini. Sedangkan orang yang tolong pun dah kuasa besar. Maksud dia macam tu. Sebab semua yang masuk tolong sekarang ni semua dah kena ugut. Contohnya lawyer Desha. Bukan lawyer Desha, lawyer Tam, Sosote, Pontip, Acaria, Kisena, lepas tu artis, semua dah kena ugut. Dan semua tak nak bagi masuk campur dalam kes ni. Tapi ada juga yang nak lawan. Dia kata tak apa, saya lawan je. Kalau kena tembak mati ke apa, saya reda. Janji saya dah buat untuk keadilan. Nak bersihkan nama untuk negara Thai. Dia cakap macam tu. Acaria. Acaria cakap macam tu. Nak bersihkan nama Thai. Kita kemian dulu. Payung salah, nasib baik tak baca macam filem Hindustan tak lahdak yang baju putih tak. Okey, yang baju putih tu akak dah cakap tadi, yang baju putih tu korang boleh tengok macam ni lah. Kalau darah kan ikut sebulan kan, darah tu dah hitam, tapi kenapa kain tu masih merah menyerah macam baru kena semalam. Macam darah tu baru tiba-tiba darah tu baru sangat lah. Lepas tu kain tu nampak macam bersih sangat. Kalau betul kain yang kotor, yang sebulan yang kau tak cuci, yang jatuh dalam air, yang campur dengan darah, dia takkan jadi colour putih sayang. Dia takkan bersih macam ni sayang. Mana baju akak yang baju putih yang sebulan tak cuci? Ni. Aku nak ambil baju aku sebulan tak cuci, korang tengok So jangan percaya 100% lari overseas. Riak ceput lari overseas ke? Dia memang duduk kat overseas sebab dia scammer. Dia pernah tipu seorang artis Thailand.
Yati Rose. Kejap ya akak reject jap. Dia pernah scammer duit artis 2 juta ke 1 juta lebih macam tu lah. Dia pernah scammer. So sekarang ni diorang kata Rah Cepet ni hanya datang untuk nak kalau Malaysia macam gila famous lah. Macam nak gila famous macam tu lah. Nak gila famous. So orang Thailand sendiri cakap jangan percaya 100% dekat si Mamak Gling. Si Mama bukan apa ni, bukan apa dia sebut? Panggali, bukan Panggali. Apa dia? Paki tu apa? Dia kan Pakistan lah. Si Mamak Pakistan dia kata. Thailand cakap jangan percaya pada si Mamak Pakistan dia kata, sebab si Rah Cepet ni pernah scammer dan pernah tipu duit orang, dan sekarang ni dia konon-kononnya nak datang sini nak bagi orang kata nampak dia tu baik. Cari jalan halus lah. Dia kata cari jalan singkat lah. Cari jalan singkat macam tu lah. Sebab apa? Sebab contoh bukti yang dia orang viral pernah ni. Contoh bukti voice. Kalau betul voice tu yang dari ketik, kenapa kau kena punya tutup punya voice? Hanya bagi nampak nombor jalan, lepas tu call, lepas tu nombor phone. Kenapa tak tunjuk je voice tu cakap apa? Hanya tunjuk separuh je. Lepas tu video yang bergalut atas bot yang korang duk viral yang cakap pasal tu semua dari dia. Tapi sebenarnya tak ada apa pun dalam bukti-bukti yang tu semua. Getik tu tipu lah. Lagi bot kecil tak perasan menipu je. Baru masuk cerita dari awak. Hai Nam Chan, tak manalah dia dapat skirt tu. Daripada akak tanya Ken Casper lah. Akak tanya Ken Casper percaya ke tak, dia kata jangan percaya, yang ni scammer. Dia kata skirt tu boleh je order dekat Lazada ke, so orang jahit ke bagi sama apa semua, lepas tu bagi ambil darah lepas tu masuk kotak pakai hantar. Senang je, mudah je kalau nak percaya tak percaya. Simple je. Cuba korang fikir balik, nak pergi hantar dekat Amerika tu dengan kain yang berdarah, rasa custom tak check ke DNA? Dia benda tu dia akan scan tau. Bila scan, benda tu akan jadi macam apa? Nampak kain tu lah. kain apa? Kain tu yang pakai dekat sini. So Thailand sekarang ni tengah tengok lah. Pada manyak Timur, pada gambar Timur, kain sini ada kain putih satu. Tapi yang dia jumpa tu macam kain, ada yang tak sama lah. Ayah ketik tu nak masuk dia dalam penjara. Macam ni. Yang ayah ketik, dia ada cakap dekat media. Dia kata, kalau betul anak dia salah, dia sendiri akan bawa anak dia pergi ke penjara. Pergi ke balai polis untuk serah diri. Yang tu dari ayah dia cakap. Ayah dia cakap semalam, kata, kalau betul anak saya salah, saya sendiri yang akan bawa anak saya pergi ke balai polis dan serah diri dan sumat dia ke balai, dia kata. Tapi dia kata saya percaya anak saya tak salah sebab anak saya sayang tamu. Sayang tamu. Jangan saya sangat konten Indon. Apa tu? Kak baru masuk dah lama ke kat live dah. Selamat berpuasa. Selamat puasa juga. Cuma sekarang ni kalau lah betul kain betul, kita pun tunggu juga. Kalau betul, kalau lah ada jackpot ke, kalau betul lah, mana tahu kan kain tu kain yang boleh simpan darah, boleh jadi warna merah, kita tahu kain kemahal ke, kain jenama ke, kita tak tahulah kan. Kita tengok keputusan dia. Sebab sekarang ni Sosote sedang minta minta untuk fight pergi ke minta flight nak pergi ke US dan buat siasatan dekat sana, buat test DNA dekat sana. So betul atau tidak, kita tunggu putusan dari Sosote. Takkanlah Sosote nak tipu. Kalau Sosote tipu, memang dia kena tendang dari parlimen. Sebab Sosote tu parlimen. Sosote tu parlimen. Kalau Sosote nak tipu juga, memang terang-terang kena tendang dari parlimen. So sekarang ni Sosote dia nak yakinkan rakyat, dia akan naik ke US dan pergi buat test DNA dekat sana dulu, baru gerak balik ke Thailand. Saya sayang tamu tak apa tu. Mana lagi baca? Thailand. Banyaknya. Adakah Mak Temu cantik tudung?
apa tu, rakyat Thailand mogok ke, dia ada yang mogok atau tidak sekarang ni, ada yang mogok juga, ada dah bersuara sekarang ni. Dulu kan kita tengok Thailand ni senyap, tak ada share bukti apa semua kan. Sekarang ni dah Thailand dah start share bukti dah start share bukti yang lama-lama, ambil yang dari dulu lagi, yang masa first jumpa mayat diorang share video dan diorang suruh tengok balik, kata betul ke yang Mak Temo cakap ada baju kat situ. Lalah kali tak ada pun, tak ada baju pun, tak ada siapa jumpa pun baju tu. Hoi. Wah, poket kan. Kak, cerita dah lewat baru main banyak. Jaga soalan je, betul. Kak Su, lawyer duit 30 juta baht macam mana? Takkan dapat. Darah dekat kain tu jumpa dekat jabatan. Bukan jumpa jabatan sayang. Bukan sesuatu yang jumpa Daripada pengakuan si Jack tu, dia kata ada someone yang kerja dalam kongsi gelap yang dapat bukti tu dari polis dan serah kepada dia. Dia kata tak boleh simpan dekat sini, nanti kena musnah. Jadi orang suruh dia musnah tapi dia tak sampai hati nak musnah, dia hantarlah ke Jack Sparrow. Bila dia hantar ke Jack Sparrow, dia tak bagi tahu siapa, cuma dia bagi tahu kata orang ni dia kerja dekat, dia kata dalam kumpulan kongsi gelap. Kumpulan kongsi gelap ni bermaknanya bermusuh. Kira kata dia tak boleh bermusuh dengan polis sebab dia kerja dekat sini, dia kena baik dengan polis lah. Si kaki macam nak kata kongsi gelap macam mana, macam orang yang kerja macam gangster lah, macam niaga apa, main saham, main bawah tanah, macam tu lah, niaga gelap, kongsi gelap macam tu lah. Banyak bakar dah belum? Belum bakar. Sayang, belum bakar. Mak dia sendiri kata selagi tak settle punya banyak, selagi tu tak bakar. Tapi dengar pada lawyer Desha kata kini akan tutup 9 hari bulan atau 14 hari bulan. 14 hari bulan. Tapi banyak sekarang ni diorang tengah siasat balik. Contohnya paru-paru. Abang nak tengok Telegram sekejap pasir dalam paru-paru. Nak close dah. So diorang kata orang kata pergi kat situ dan mati dekat situ. Okey, 199 lagi. Sebab orang cakap lagi 40 orang. Sebab orang cakap pasir ni, pasir yang tepat pasir yang tepat hotel tu dia pasir lembut kan, pasir lembek kan. Jadi semua atas bot tu makan atas bot, tapi kenapa bila turun bot semua buang pasir dalam kasut? Adakah pasir situ pasir sama yang tempat tamu jatuh? Sebab tengok tu jumpa pasir dalam paru-paru dan jumpa pasir dekat punya usus kecing tu. Ada usus kecing dekat ada pasir dekat usus kecing dan pasir dalam paru-paru. Dan suspek 5 orang pun ada pasir dalam kasut. So adakah situ tempat tengok meninggal? Yang situlah dia orang tengah kaji, tapi polis tak nak buat kerja. Polis tak nak buat kerja. Dah bagi punya bukti, dah bagi punya soalan, polis tak nak pergi. Yang perginya rakyat dengan media. Yang pergi dekat pasir tu adalah media rancangan TV Amrin. Amrin pergi sana, pergi cek balik. Dan dia akan tutup macam tu je. Memang ada someone cakap macam tu. Adalah Acharya. Acharya cakap kata apa? Yang nak tutup kes ni, jadi kes kemalangan adalah lawyer Tam. Bukan lawyer Tam, lawyer Desha. Lawyer Desha dengan mak dia cuba nak cepatkan tutup kes ni dan cuba halaukan siapa yang nak pergi tolongkan kes ni. Dan dia sendiri yang buat, yang cakap kata kes ni akan tutup 9 hari bulan. Sedangkan polis tak keluar apa-apa, tapi dia dah keluar. Kenapa? Dia dah boleh baca file polis. Kalau ikutkan punya apa panggil yang? Ikutkan punya law Dia punya law. Undang-undang. Kalau ikutkan punya undang-undang, siasatan polis tak boleh siapa-siapa masuk. Tak boleh siapa-siapa baca. Tapi kenapa lawyer Desha awal-awal lagi tahu kata kes nak tutup 9 hari bulan? Kalau ikutkan, lawyer Desha tu dah kena saman dah. Sebab law punya polis tak ada siapa boleh baca. Bila nak tutup kes apa nak tutup tak boleh. Tapi lawyer Desha ni macam dia tu tahu anything. Kata nak tutup kes ni, Temo tak akan mati saja. Dah dapat suspek dah kena macam ni. Sedangkan kalau ikut punya keterangan polis, tak ada apa pun kes besar, hanya kes kemalangan. Bila jadi kes kemalangan, tak perlu penjara pun. Walaupun dia kena penjara, tapi tak perlu penjara pun. Hanya bayar duit, samin, keluar, beres, settle. Bila jadi kes kemalangan, kecil.
Kecil Sama sangat. lah juga macam kita. Kecil sangat untuk lawyer dia orang ni akan lawan balik. Tak, memang undang-undang macam tu lah. Sama je kat mana-mana negara pun. Kalau kata kes kecil, okey, contohnya kita ada dekat badan kita ada, katalah dadah, katalah syabu dalam 03 atau 05 ke. So benda tu mahkamah akan bagi keputusan jaminan. Katalah kena bayar 7,000, bayarlah 7,000. Yalah. Kalau tak boleh bayar, penjara lah. Macam tu lah, biasalah. Tu memang undang-undang lah tu. So benda tu undang-undang yang kecil. Maknanya yang dia kena hukuman tu hukuman yang kecil je. Sebab tu lah si ketik bila dia tahu dia kena panggil, dia cepat-cepat pergi ngaku. Sebab dia tahu dah ada orang ajar dah dia. Kalau cepat-cepat mengaku, kesalahan dia tu dari berat jadi rendah. Dari kena penjara 5 tahun akan kurang daripada 6 bulan. Lepas 6 bulan akan jadi 2 bulan. Lepas jadi 2 bulan akan jadi macam bayar jamin dah settle. Sebab dia dah mengaku, dia dah rasa sebab salah. Macam tu lah. Bila rasuah berjemaah. Ya? Kak Su, lawyer Tam tak nak teruskan kes ke? Lawyer Tam teruskan. Lawyer Tam